Alhamdulillah malam ni kita dapat menyambung kelas kita. Minggu ni kita kira bahagian pertama ya. Minggu pertama dengan minggu ketiga bahagian pertama Sunan Abi Daud. Minggu kedua dengan minggu keempat bahagian yang kedua. Ini adalah bahagian yang pertama ya. Sebelum kita bincang dengan lebih panjang, eloklah kita baca dahulu. Dapat belakang dah nota? Dah dapat? Dapat dah. Bab yang kedua. Babur rajul yatabawwa'u li bawlih. Wa bihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad qala akhbarana Abu Tayyah qala haddatsani Shaykhun qala lamma qadima Abdullah ibn Abbas al-Basra فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فباله ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. Itulah hadisnya. Hanya ada satu sahaja hadis di bawah tajuk ini. Di bawah tajuk pertama ada dua hadis. Di bawah tajuk kedua ni hanya ada satu sahaja hadis. Babur rajuli yatabawwa'u li bawlihi. Babur rajul yatabawwa'u li bawlihi. Bab 2, mencari tempat sesuai untuk kencing. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, katanya Hammad meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Tayyah meriwayatkan kepada kami, katanya seorang syekh meriwayatkan kepadaku, katanya bila Abdullah bin Abbas datang ke Basrah, diceritakan kepadanya hadis-hadis daripada Abi Musa. Pernah beliau menulis surat kepada Abu Musa untuk menanyakan kepadanya tentang beberapa perkara. Maka Abu Musa membalas suratnya itu dengan menulis, sesungguhnya saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu baginda hendak membuang air kecil. Maka baginda pergi ke tempat yang bertanah lunak atau bertanah lembut di bahagian bawah dinding. Lalu kencing, maksudnya di situ. Kemudian baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu hendak membuang air kecil, maka hendaklah dia mencari tempat yang sesuai untuknya. Baik, itu sahaja hadis. Kita rasa satu tu pun malam ni cukup dah. Di bawah bab kedua. Babur rajul, asal makna rajul tu orang itu, seseorang itu. Bab seseorang itu mencari tempat untuk kencingnya. Kalau kita nak bahas panjang lah. Mana hendaklah mencari tempat sesuai untuk membuang air kecil. Mencari tempat, yatabawwa'u. Ini kalau kita ingat hadis yang selalu orang duduk baca tu, dikatakan hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Inilah yatabawwa'u inilah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi yatabawwa'u inilah. Cumanya situ dalam bentuk amar ghaib. Di sini dalam bentuk fi'il mudhari'. Itu saja bezanya. Falyatabawwa, itu lam tu lam amar.
Jadi amar atau amar ghaib. Di sini hanya fi'il mudhari'. Tabawwa'a yatabawwa'u. Dari segi lurahnya itu saya tak bincang banyak lah. Cuma kalau kita tengok uh, kalau kita tengok dalam syarah-syarah Arab ni memang dia bahas lah. Jadi perkataan yatabawwa'u itu daripada bawwa'ahu manzilan wa fihi anzalahu ka'aba'ahu ka'abadahu sepatutnya wal makana hallahu wa aqama aba'a yubi'u boleh ka'aba'a wal makana hallahu wa aqama ka'aba'a bihi wa tabawwa'a. Itu dari segi pecahan-pecahan perkataan dia lah. Pecahan-pecahan perkataan dia. Wal maba'ah al manzil. Ni nak cerita pecahan-pecahan. Jadi kalau kita buat dalam bahasa Melayu tak perlu mana. Ma'nahu yattakhidhu wa yatlubu li bawlihi makanan layyinan sahlan munhadiran kay la yarja' al bawl ilayhi wa la yatatayara rashashuhu alayhi. Inilah maksud dia. Sebab itu saya tak ambil dah bahagian ini. Bahagian ini. Sebab rasanya tak perlu mana. Untuk kita lah, kepada orang yang belajar bahasa Arab tu mungkin berguna juga. Jadi maksudnya mengambil atau mencari untuk kencingnya suatu tempat yang lunak atau lembut, sahlan, rata, munhadiran ataupun condong supaya air kencing tidak kembali kepadanya. Makna condong ke hadapan lah. Dan tidak memercik air kencing itu kepadanya. Gitu makna dia. Jadi saya pun tidak bincang panjang lah berkenaan dengan lurah. Cuma kita bincang dari sudut lain. Yang kira-kiranya kadang-kadang ada sini, kadang-kadang tak ada. Yang ada di sini sekadar tu. Ini kalau badlul majhud. Kalau kitab lain kan, lain pula caranya. Umpamanya kitab ini, Al-Manhalul Azbil Mawrud. Dia pun tak bahas dah dari segi itu lurah banyak-banyak. Dia sebut ni lah. Tabawwa'tu manzilan ay ittakhadtuhu. Aku mengambil suatu tempat. Gitu. Dia tak ada bincang panjang. Ya. Begitu juga dalam kitab-kitab lain kalau kita tengok gitulah. Baik, kitanya tengok lebih menarik lah. Baik, tentang tajuk ni. Mencari tempat sesuai untuk kencing atau untuk buang air kecil. Libaulihi itu kalau bahasa beradab kitanya, buang air kecil. Mencari tempat sesuai untuk kencing. Untuk buang air kecil. Boleh juga kalau kita tambah. Mencari tempat sesuai untuk buang air kecil. Kalau kita pakai gini, kita buat kurungan di sini. Air kecil tu. Kencing tu. Nak buat air kecil. Air kecil tu maksudnya kencing lah. Baik, kita ada nota 15 di situ. Ini adalah bab kedua. Berhubung dengan adab istinja. Iaitu membuang air. Bab sebelum ini, ini bab pertama, umum merangkumi adab membuang air besar dan juga air kecil. Sementara bab ini pula lebih khusus kerana ia berbicara tentang membuang air kecil. Kalau bab pertama, umum, adab membuang air, tak kira air besar ataupun air kecil. Bab kedua ni lebih khusus.
iaitu adab membuang air kecil. Lebih khususlah. Perkataan yatabawwa'ul makana, tabawwa'a yatabawwa'. Pada asalnya berarti mengambil atau mencari tempat yang sesuai untuk didiami atau diduduki. Itu asalnya. Yatabawwa'u li baulihi pula berarti seseorang mengambil atau mencari tempat yang sesuai untuk ia kencing atau membuang air kecil. Cari tempat yang sesuai. Itu apa ni, orang guna perkataan tabawwa'a ya tabawwa'u lah. Cuma dia ada mutaaddi dengan lam, orang panggil ya tabawwa'u li baulihi. Tabawwa'a li baulihi. Mencari tempat sesuai untuk kencingnya, untuk membuang air kecil. Hadis di bawah bab ini menunjukkan tempat yang sesuai untuk membuang air kecil ialah yang lembut dan tidak menyebabkan air kencing mengalir kepada orang yang kencing dan tidak memercik dan atau tidak memercik dan berterbangan sehingga mengenai mana-mana bahagian tubuh orang yang kencing itu sendiri atau pakaiannya. Itu maksud cari tempat yang sesuai tu. Tempat tu bila kencing, air kencing tu tak mari kepada orang yang kencing tu. Kalau dia kencing tempat yang curam ke arah dia, air kencing tu akan mari ke kaki dia. Maknanya dia kena curang ke hadapan lah. Ataupun kalau tidak curang begitu pun cari tempat yang lembut, yang lunak, yang tanah. Kalau tanah bergembur. Ini kalau di tanah lah. Macam kita sekarang ni, selesai masalahnya. Masuk tandas lah. Itu tempat yang sesuai. Mana dalam keadaan tak ada tandas, bolehkah kita buang air kecil di mana-mana saja tanpa menghiraukan siapa pun yang lalu lalang? Tak boleh begitu. Itu termasuk dalam adab. Kalau ada tandas, selesai masalah. Sebab itulah tempat yang paling sesuai. Ini cerita kalau tidak ada begitu. Dalam keadaan yang lebih susah. Nabi SAW dahulu hidup dalam keadaan itu. Maka kita dapat tahulah suasana tu di zaman Nabi SAW. Keadaannya macam mana. Jauhlah senang kita, jauhlah banyak kemudahannya di zaman kita ni berbanding dengan zaman itu. Tapi kalau orang yang hidup dalam keadaan itu pun, dia kena jaga juga. Ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Di sini timbul satu persoalan. Apakah hukum percikan air kencing yang mengenai tubuh, pakaian seseorang atau air yang sedikit? Kalau air kencing tu yang memercik ke dalam air yang sedikit, dalam baldi kecil ke, bekas air kecil ke, misalnya, atau kena pakaian ke sikit, kena tubuh ke, kena paha ke, kena mana-mana bahagian, macam mana? Ibnu Ruslan menukilkan kata-kata Ar-Rafi'i bahawa menurut zahir mazhab Syafi'i, ia tidak dimaafkan. Yakni menajiskan. Sama ada yang terkena pada tubuh, pakaian atau air yang sedikit. Jadi kalau air yang sedikit jadi najis lah. Sebab kalau mengikut mazhab Syafi'i, kalau dua qollah ke atas, barulah masuk sesuatu yang najis, tidak berubah, air itu barulah dia tidak menajiskan. Tapi kalau bawah daripada dua qollah, najis lah. Walaupun setitik dan tak ada perubahan berlaku pun. Jadi dia sebut itu kata-kata Ar-Rafi'i. Jadi Ibnu Ruslan itu Syafi'i. Ini kitabnya, cuba tengok ni. Ini kitab Syarah Ibnu Ruslan. Syarah Ibnu Ruslan. Kita tengok. Syarah Sunan Abi Daud li Ibni Ruslan. Ruslan eja begitu ya. Jangan orang kita eja salah.
Ra, Sin, Ra, Waw, Sin, Lam, Nun. Lam, Nun. Dia eja begitu. Itu salah. Tak kena kalau kita nak pakai nama ni, biarlah eja tu biar betul. Boleh nak pakai yang ni, tapi eja tu biar betul. Sahabat kita pun ada juga nama Ruslan. Kalau dia eja ikut Jawi tu macam mana? Umumnya kita eja begitulah. Ni macam ni. Ni yang betul ni. Seorang yang sangat alim. Dia ni bermazhab Syafi'i. Dan dia juga yang menulis kitab tu. Syair. Matan Zubat itu. Matan Zubat itu dalam bentuk syair. Jadi semua bab fiqh tu dia buat dalam bentuk syair. Dia orangnya. Meninggal dunia pada tahun 844. Gitu. Baik. Ini di sinilah Ibnu Ruslan sebutnya dalam kitab ni. Dalam perbincangan dalam di sini dia sebut ni di akhir dia. Qala ar-Rafi'i wa huwa zahiru madhhab asy-Syafi'i la fi ath-thawb wa la fi al-ma' al-qalil. Tak boleh kena marga mana pun tak boleh. Itu dalam Asy-Syarhul Kabir lil-Rafi'i. Ni kitab baru ni, kelebihan dia ada bagilah rujukan padahal yang asal tu tak ada ni, kerja orang kemudian. Tapi wasahhaha an-Nawawi al-'afwa anhu lita'adhdhur al-ihtiraz wa husul al-haraj. Imam Nawawi pun adalah majmu'. Ni Nawawi. Inilah yang saya tulis di sini. An-Nawawi pula berpendapat ia dimaafkan kerana sukar dielak dan boleh menimbulkan kesukaran. Menurutnya, itulah pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Ruslan, Syarah Sunan Abi Dawud. Jadi bila Rafi'i ni khilaf dengan Nawawi, Rafi'i dia kalau khilaf dengan Imam Nawawi dalam fiqh Syafi'i ni, pada umumnya dalam kebanyakan masalahnya para ulama mentarjihkan pendapat Imam Nawawi. Jadi mana kalau sedikit itu dimaafkan. Itu Imam Nawawi kata itulah pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i. Rafi'i dia dulu lagi. Imam Nawawi buat itu kan Minhajut Talibin itu, kitab fiqh Syafi'i yang masyhur itu. Kemudiannya berapa banyak pula syarah atas Minhajut Talibin tu. Jadi asas kepada kitab dia tu kitab Imam Rafi'i lah. Imam Rafi'i ini dulu lagi. Asas kepada kitab Minhajut Talibin itu ialah kitab Rafi'i lah. Dia sebut dulu Rafi'i kata begini. Lepas tu dia bahas. Itu kalau hak peringkat dulu sedikit. Kalau peringkat kemudiannya, ni termasuk ni semua ni Rafi'i ke, Nawawi ke, ini termasuk dalam mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu ada lagi mujtahid tarjihnya. Iaitu Ramli, Imam Ramli, sebab tu ramai orang kita nama Ramli. Rafi'i pun ada juga ramai. Sebab apa? Tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kira-kiranya ayah-ayah dia, datuk-datuk dulu mengaji, dia bertemu lah tu. Dapat anak, dapat cucu, bagi nama tu. Kira-kiranya begitulah kan. Sama lah juga dengan Ruslan apa semua tu, dia ada asasnya. Dia ada asalnya kepada kalau kita tengok tempat kita ni lebih ramai nama-namanya begitu. Kalau akidah pula, bab akidah nama Sanusi, biasa nama Sanusi. Itu daripada Sanusi pengarang kitab Ummul Barahin itulah dan beberapa kitab yang lain. Itu pengaruh. Padahal nama-nama seperti itu di setengah-setengah negara kan tak ada mana. Sebab nama tu sebenarnya bukan dia ambil daripada nama tempat, nama keturunan, nama apa begitu sebenarnya.
Tapi kalau Ruslan tu memang nama betul, bukan nama dia ambil daripada nama tempat ke apa, tidak. Cumanya kita maklumlah memang dalam tradisi Arab ni nama dia tu kan dia ada macam-macam nama. Nama dia sebenarnya ni, cuba tengok ni. Syihabuddin, bukan nama lagi, gelaran ni Abil Abbas, ini kunyah. Ini nama dia sebenarnya. Ahmad bin Hussein bin Ali bin Ruslan. Jadi Ruslan tu nenek moyang dia. Ahmad bin Hussein, Ali tu datuk dia. Ruslan tu datuk yang kedua di atas. Atas lagi. Al-Maqdisi, Ar-Ramli. Ramli ni, kalau kita learn ni Ramallah. Di Palestin tu lah Ramallah. Yang selalu kena bom ke Yahudi tu. Ramallah. Ramli. Orang situ lah. Al-Maqdisi, Baitul Maqdis, kawasan tu lah. Asy-Syafi'i. Mana kawasan Baitul Maqdis. Mana kalau ni, sekarang ni, dalam Palestin tu. Tapi biasalah. Dia sebut Ibnu Ruslan. Nisbah kepada datuk. Datuk tu bukan datuk. Yang dekat tu datuk yang kedua. Itu biasa dalam tradisi Arab. Biasa ya. Baik, kita tengok di sini. Kemudian dia lahir pula Ramli. Imam Ramli. Mana orang situ jugalah. Lepas tu Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar mengarang kitab Tuhfatul Tuhfatul Muhtaj. Tu Nihayatul Muhtaj. Syarhul Minhaj. Minhaj tu karangan Imam Nawawi tadilah. Minhajul Talibin tu. Jadi nak orang kita panggil orang sama itu, orang tua kata kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah tu Tuhfatul Muhtaj itulah karangan Ibnu Hajar Al-Haythami. Sebelum dia tu Ramli. Jadi kalau khilaf dua tu, kalau ada khilaf lah tentang apa-apa, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pada umumnya, bukan semua, pada umumnya lebih mentarjihkan Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Pendapat dia tu macam sekarang ni. Macam sekarang ni kita baca tu semua ni, mereka ni mujtahid tarjih. Dia mujtahid. Tapi dia mentarjihkan salah satu daripada beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia tak keluar daripada itu. Kerja dianya mentarjihkan, memilih, mengutamakan pendapat mana daripada beberapa pendapat itu yang lebih kuat, yang lebih elok jika kita nak pakai. Begitu. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini begitulah. Kalau Nawawi khilaf lah katakanlah tentang sesuatu perkara macam sekarang ni. Kalau Rafi'i kata tak kira, tidak dimaafkan, maknanya menajiskan. Jadi kena cermat benar lah kalau pakai pendapat dia tu. Sikit ya, titik yang mengecik tu, kena kain kita buat guna seluar tu ataupun kain tu buat sembahyang tak sah sebab najis. Syaratnya kena suci. Syaratnya kena suci sembahyang tu, pakaiannya, tubuhnya, tempatnya. Tapi kalau mengikut Nawawi, dia kata dimaafkan. Kalau sikit tu kita tak perasan pun, sehingga nak jaga tu susah juga. Dia bukan dalam kawalan kita. Nak jaga tu daripada percikan ataupun air kencing yang berterbangan tu. Kalau tidak ada angin pun, dia itu juga Imam Nawawi kata dimaafkan. Sebab apa alasannya? Kerana sukar dia elakkan. Dia termasuk dalam kaedah umum balwa. Sukar dia elakkan. Kerana itu termasuk dalam kaedah umum balwa. Pada sesuatu yang banyak berlaku dan jika kita nak jaga susahlah, menyusahkan. Sedangkan salah satu dasar agama Islam ni dia tak ada kesukaran itu. Tiba-tiba ada sukar. Dan boleh menimbulkan kesukaran. Kena basuh pula, kena gini pula. Kalau kain tu kena tukar pula. Jadi menyusah. Bagaimana kalau orang yang tak ada kain selain daripada tu? Kena basuh pula. Lepas tu nak semayang pakai lah basah-basah tu pun begitulah. Kira-kiranya. Pendapat yang paling sahih, al-asah
dalam mazhab Syafi'i itu. Kemudian kalau kita nak bincang lagi panjanglah apa makna asah, dengan secara lebih halus lagi, apa makna azhar, apa makna aujah, itu istilah-istilah dalam fiqh mazhab Syafi'i. Itu dalam kitab Ibnu Ruslan. Menurut mazhab Hanafi, percikan air kencing dimaafkan jika terkena mana-mana bahagian tubuh atau pakaian orang yang kencing. Tetapi tidak dimaafkan jika termasuk ke dalam air yang sedikit. Jadi dalam fiqh mereka, air yang sedikit itu berbeza pula dengan fiqh Syafi'i. Berbeza. Maknanya, dia kena lebih banyak lagi daripada 2 qalah tu. Itu pun sedikit lagi. Maknanya kalau satu kolam tu kita tepuk sebelah sini, dia kocok air tu, berolak air sampai ke ujung sana. Kalau tak sampai tu baru banyak. Kalau selagi sampai sikit. Jadi kaedah masing-masing lah. Itu dalam fiqh pula lah. Tetapi tidak dimaafkan, air itu akan menjadi najis kalau sedikit lah. Kalau air banyak, baru tidak menajiskan. Kalau fiqh Syafi'i tadi, lebih daripada 2 qalah tu baru banyak. Sebabnya ialah cecair seperti air akan terkesan dengan kenajisannya. Jadi sama-sama cair tu kan. Air kencing pun jenis cair juga. Air pun jenis cair dia. Jadi boleh merebak tu. Berbeza keadaannya dengan pakaian atau mana-mana bahagian tubuh seseorang. Kena situ-situ je lah. Demikianlah tersebut di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar. Ad-Durrul Mukhtar ini kitab fiqh Hanafi yang masyhur. Memang rujukan syarah kepada kitab ni namanya Raddul Muhtar. Raddul Muhtar ala Durrul Mukhtar. Durrul Mukhtar itu macam matan dia lah, syarah dia nya. Raddul Muhtar yang dibuat oleh Ibnu Abidin Asy-Syami. Ni saya ambil ni daripada kitab Maulana Muhammad Aqil dalam Ad-Durrul Mandud Syarah Sunan Abi Dawud. Tapi dalam bahasa Urdu ni kitabnya. Ad-Durrul Mandud ala Sunan Abi Dawud. Ni dia mengajar, sebenarnya dia mengajar anak-anak murid cantik. Maulana Muhammad Aqil, Sadrul Mudarrisin, Mazahir Ulum, Tilmidh Rashid, anak murid istimewa lah. Syekhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria, anak murid Syekh Zakaria dia ni. Dan sebenarnya dia ni menantu juga kepada Syekh Zakaria. Maulana Muhammad Aqil ni menantu Syekh Zakaria. Dalam kitab ni lah ada sebut. Cumanya dalam bahasa Urdu lah. Ni dalam bahasa Urdu. और हमारा मजहब दुर्र मुख्तार में लिखा है कि रशाशुल बाउल अगर बदन या कपड़े पर पड़ जाए तो माफ है, लेकिन अगर पानी में मिल जाए तो माफ नहीं है. माए कलील नापाक हो जाएगा. वो कहते हैं लिअन्न तहारत अल-मा औकद, यानी पानी की तहारत का मसला ज्यादा अहम है, जिसकी वजह जाहिर है कि पानी की नजासत उसके सयाल होने की वजह से मुतअद्दी है, बखिलाफ सौब और बदन की. Ini saya terjemah daripada sini ya. Ini kitab Durri Mukhtar. Oleh kerana ramai juga di kalangan kita ni masuk juga kelas bahasa Urdu kan. Sekali-sekali tu kita baca lah ya. Jadi situlah dalam tu sebut. Kalau nak tengok Durr Mukhtar sendiri, buka itulah Syamilah ada semua. Semua ada. Yang kita sebut tadi, kitab Ibnu Hajar, ke kitab Ramli, ke kitab Rafi'i, ke dalam mazhab Syafi'i itu dia ada secara berasingan. Cuba kita tengok ni. Syamilah ni itu istimewanya. Kalau yang boleh merujuk sendirilah. Baik, kalau kita tengok dalam ni senarai kitab-kitab ni, dia ada ni. Fiqh Hanafi, Fiqh Maliki, Fiqh Syafi'i, Fiqh Hanbali, Fiqh Am, umum. Fiqh umum.
Macam-macam lah, tak kira mazhab mana-mana pun. Jadi kalau dalam fiqh Hanafi ni, ni misalnya, kita tulis Ad-Durrul Mukhtar. Mukhtar. Ni. Ad-Durrul Mukhtar. Syarah Tanwirul Absar wa Jami'ul Bihar. Ni Durrul Mukhtar ni pun syarah dah kepada kitab lain. Namanya Tanwirul Absar. Itu dia orang zaman dulu dia banyak buat kerja gitu. Mula-mula buat mata kecil lah, orang ni syarah. Lepas tu Raddul Muhtar. Ni Durrul Mukhtar semuanya berkait. Ni Ad-Durrul Mukhtar dengan Hasyiah Ibnu Abidin, Raddul Muhtar. Ni fiqh Hanafi. Dalam ni lah tersebut. Kalau kita nak tengok mudah boleh tengok. Tu. Fiqh mana-mana. Dalam Syamilah lah banyak. Dalam Syamilah. Baik. Itu berkenaan dengan tajuk ya. Berkenaan dengan tajuk agak panjang lah, tapi yang saya rasa ada manfaatnya, ada gunanya. Kalau kita tahu, kalau nak bahas bahasa tu banyak-banyak tak perlu rasanya. Yang ni lebih perlu untuk kita semua. Tahu perbezaan mazhab tu sekurang-kurangnya. Dan dalam satu-satu mazhab tu ada pula khilaf pendapatnya. Begitulah keadaan. Baik. Kita pergi kepada hadis. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami. Siapa Musa bin Ismail? Siapa Musa bin Ismail? Ni. Musa bin Ismail At-Tamimi Al-Minqari At-Tabuzaki Al-Basri Al-Hafiz Al-Hujjah. Ni dia. Ni orang yang hebat lah ni. Hafiz Hujjah ni kalau sebut begitu, maknanya perawi yang handal, perawi yang hebat. Salah seorang tokoh dan perawi thiqah yang hadis-hadisnya terdapat di dalam ke-6 kitab utama hadis. Bila saya sebut ke-6 kitab utama hadis itu Sunan Sittah lah maksudnya. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Itu maksudnya. Jadi dia ni ada semua dalam semua itu. Abu Salamah adalah kunyahnya. Abu Salamah kunyahnya. Musa bin Ismail meriwayatkan hadis daripada Hammad bin Salamah. Dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Daripada Syu'bah, beliau meriwayatkan hanya satu hadis sahaja. Daripada Hammad bin Zaid juga, hanya satu hadis diriwayatkannya. Hadis berkenaan adalah yang ketiga tersebut di bawah. Bab man nama an salatin au nasiyaha. Di bawah bab tu hadis di dalam Sunan Abi Dawud ini. Kalau tengok bab tu dalam Sunan Abi Dawud ni hadis yang ketiga. Sanadnya ialah disebut gini. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad an Thabit. Tapi Hammad di sini Hammad mana ni? Hammad bin Zaid. Bukan Hammad bin Salamah. Boleh dikatakan kalau dia sebut Hammad, dia tidak sebut siapa-siapa, Hammad bin apa-apa, maksudnya Hammad bin Salamah. Tiba-tiba di sini Hammad di sini bukan Hammad bin Salamah, tapi Hammad bin Zaid. Hadis itu dengan sanad yang sama telah diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i. Di dalam isnad mereka berdua tersebut dengan jelas Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid. Maknanya haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit. Itulah satu-satunya hadis beliau daripada Hammad bin Zaid. Kemudian dia kalau kita tengok dalam syarah macam-macam lagi disebut kan. Kalau kita tengok Badrul Majhud saja. Di sini pun dah sebut dah. Cuba tengok di sini. Nombor 3. Hammad bin Salamah bin Dinar. Qala Suyuti inna Musa idza atlaqa Hammadan arada bihi ibna Salamah. Suyuti kata Musa ni perawi kita ni, Musa bin Ismail, kalau dia sebut Hammad secara mutlak, maknanya dia tidak binkan, dia sebut Hammad saja, maka maksudnya ialah Hammad bin Salamah. Di mana-mana pun, dalam kitab hadis mana pun begitu maksudnya.
li'annahu qalilul hadith 'an Ibn Zaid hatta qila innahu lam yarwi 'an Hammad ibn Zaid illa hadithan wahidan faqat. Dia sedikit sekali meriwayatkan hadis daripada Ibnu Zaid sehingga ada ulama berkata, sehingga dikatakan dia tidak meriwayatkan daripada Hammad bin Zaid kecuali satu hadis sahaja. Itulah yang kita sebut tadi. Intaha, habislah yang Sayyuti sebut. Dia tak sebut pula hadis mana. Itulah. Kadza fit taqrir. Demikian tersebut dalam takrir. Takrir ni istilah dalam sistem pengajian India, Pakistan sama. Takrir ialah syarahan guru. Guru mengajar hadis, lepas tu dia syarah. Murid catik. Zaman dulu catik lah. Catik yang tulis cepat tu, catik. Dan tulis, cepat tulis. Zaman saya tu pasal tape recorder dah. Ada tape recorder dah boleh pasal. Zaman dulu lagi tak ada. Tape recorder tu pun tak ada. Pakai tulis. Jadi tulis tu yang terkumpul tu dipanggil takrir. Takrir tu bukan takrir tu maknanya takrir hadis Nabi tu, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, bukan takrir tu. Dan takrir satu lagi kalau dalam bahasa Urdu maknanya syarahan. Syarah biasa tu pun takrir. Dak ni maksudnya takrir kemudian dibukukan. Itu maksudnya. Kadang-kadang dia sebut ifadat. Takrir tu hasil ifadat. Ifadat tu yang guru mengajar tu murid catik. Atau ifadat. Ni hasil daripada huraian guru yang dicatik oleh murid. Demikian tersebut di dalam takrir, kata dia. Demikian juga dinukilkan oleh Ibnu Ruslan daripada Az-Zuhli dan lain-lain. Tengok, kata dia, riwayat Musa daripada Hammad bin Zaid di dalam kitab-kitab Sunan. Di bawah bab man nama an salatin aw nasiha. Ada situ dia. Tapi tidak dalam semua kitab Sunan juga ya. Saya dah tengok kalau dalam Musnad Ahmad hadis itu juga dia tidak daripada Hammad bin Zaid, bahkan Hammad bin Salamah juga. Hammad bin Salamah juga gitu. Kalau dalam Musnad Ahmad lah. Saya nak minta orang lain baca pula. Siapa dia nak baca? Silakan. Sama. Silakan. Siapa nak baca? Assalamualaikum warahmatullahi jelas. Waalaikumsalam. Siapa ni? Hafizul Amin. Nik Hafizul Amin. Duduk mana ni Hafizul Amin ni? Tinggal di mana? Shah Alam. Shah Alam. Boleh baca? Boleh. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Ma'in adalah antara tokoh yang meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Hatim dan Ibnu Sa'ad berkata dia thiqah. Yahya bin Ma'in pula berkata thiqah, ma'mun. Kata Ibnu Khirasi, orang-orang mentajrihkannya. Sekejap. Ibnu Khirash. SY itu sama dengan Shin. SY sama dengan Shin. Khirash. Gitu. Kata Ibnu Khirash, orang-orang mentajrihkannya. Yakni mendiskreditkannya. Kata Hafiz Ibnu Hajar, kata-kata Ibnu Khirash itu tidak perlu dihiraukan. Musa bin Ismail meninggal dunia pada tahun 2023 Hijrah. 2023 Hijrah kita dah, tahun kita ni. 223 Hijrah. 223. Musa bin Ismail meninggal dunia pada tahun 223 Hijrah. Ya. Itu serba sedikit tentang Musa bin Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari. Beliau mengambil hadis ini daripada siapa? Daripada Hammad. Jadi dia sebut Hammad saja. Hammad bin apa? Tak sebut. Sedangkan Hammad ini yang masyhur di zaman itu ada 2-3 orang. Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Abi Sulaiman, guru Imam Abu Hanifah itu misalnya Hammad itu.
Jadi ini Hammad ni, Hammad mana? Seperti kaedah yang kita baca tadi, Suyuti sebut tadi, kalau sebut Hammad sahaja, bila Musa bin Ismail ini sebut Hammad sahaja, maka maksudnya ialah Hammad bin Salamah. Baik, kita nak kenallah berkenalan dengan Hammad bin Salamah ni. Boleh? Siapa tadi baca tadi? Nik Hafizul. Nik Hafizul. Sila baca. Sambung. Nombor 17. Hammad bin Salamah bin Dinar al-Basri. Abu Salamah adalah kunyahnya. Beliau seorang perawi thiqah lagi abid. Di akhir hayatnya, ingatan Hammad telah banyak terjejas. Kata Ibnu Hibban, tidak adil orang yang menjauhi hadisnya, sedangkan ia berhujah dengan Abu Bakar bin Ayyash di dalam kitabnya. Jika ia meninggalkannya kerana dia tersalah, orang-orang lain yang seangkatannya juga ada tersalah, seperti Ats-Tsauri, Syu'bah dan lain-lain. Jika ia mendakwanya tersalah banyak sehingga berubah ingatannya, maka kesalahan seperti itu juga ada pada Abu Bakar bin Ayyash. Sekejap silap ni. Jika ia mendakwa, nya ni tak ada jika ia mendakwa, tersalahnya banyak. Jika ia mendakwa, tersalahnya banyak sehingga berubah ingatannya, maka kesalahan seperti itu juga ada pada Abu Bakar bin Ayyash. Hafiz Ibnu Hajar berkata, Ibnu Hibban menyindir Bukhari kerana tidak mahu menerima hadis Hammad bin Salamah. Kata beliau, tidak adil orang yang tidak mahu berhujah dengan hadis-hadis Hammad bin Salamah, sedangkan ia berhujah dengan hadis-hadis seperti Fulaih dan Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Jadi dia sebenarnya Ibnu Hibban menyindir Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari ambil hadis Fulaih bin Sulaiman dan Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar itu. Sedangkan mereka ni pun lebih kurang juga dengan Hammad bin Salamah itu. Kenapa tak ambil hadis Hammad bin Salamah? Imam Bukhari ambil Hammad bin Zaid sahaja. Hammad bin Zaid itu lebih kuat lagi. Baik, teruskan. Kata Al-Baihaqi, Hammad bin Salamah adalah salah seorang imam orang-orang Islam. Cuma bila dia tua, ingatannya terjejas. Karena itu Bukhari meninggalkannya. Adapun Imam Muslim, beliau berusaha dan mengambil hadis Hammad daripada Thabit yang didengarinya sebelum berubah ingatannya. Hadis Hammad daripada selain Thabit yang tidak sampai 12 buah pula hanya dikemukakannya sebagai syawahid sahaja. Imam Muslim ambil pun riwayat Hammad bin Salamah ini hanya sebagai riwayat syawahid sahaja, bukan sebagai riwayat usulnya. Itu perlu diketahui ya. Itu perlu diketahui. Ini menunjukkan penilaian Imam Muslim dengan Imam Bukhari memang halus. Tapi Imam Muslim tu longgar sedikit. Orang yang tidak diambil oleh Imam Bukhari, Muslim ambil. Dia ambil pun dia tidak ambil untuk riwayat-riwayat usulnya. Hanya untuk riwayat-riwayat syawahidnya sahaja. Ini disebut. Dan itu pun tidak banyak. 12 sahaja. Teruskan. Hammad bin Salamah meninggal dunia pada tahun 167 Hijrah. Baik. Lepas tu Hammad meriwayatkan kepada kami. Katanya Abu Tayyah meriwayatkan kepada kami. Katanya. Jadi siapa pula Abu Tayyah? Mari kita tengok. Beliau ialah Yazid bin Humaid Ad-Dubai Al-Basri. Kata Ahmad tentangnya thiqah, thabt. Abu Tayyah meninggal dunia pada tahun 128 Hijrah. Kemudian Abu Tayyah ni ambil daripada siapa? Katanya seorang syekh meriwayatkan kepadaku, bukan kepada kami, kepadaku. Syekh tu meriwayatkan kepada Abu Tayyah seorang sahaja. Siapa syekh ni? Di nombor 19.
Saya nak orang lain pula baca ya. Siapa nak baca? Silakan. Saya Maulana. Silakan. Siapa ni? Saya Zufairi. Zufairi. Zulfairi. Daripada mana Zulfairi? Daripada Ipoh. Ipoh ya. Silakan. Syekh ini seorang yang majhul. Tidak diketahui apa namanya dan bagaimana pula keadaannya. Di dalam Musnad Ahmad tersebut bahawa Abu At-Tayyah berkata, seorang lelaki hitam yang tinggi riwayatkan kepadaku. Hanya sekadar itu sahaja keadaan Syekh tersebut diceritakan oleh Abu At-Tayyah. Dan itu masih tidak dapat. Ya. Teruskan. Dan itu masih tidak dapat mengeluarkannya daripada lingkaran jahalah. Mana masih majhul lagi. Tidak keluar lagi dengan sekadar kata seorang lelaki hitam yang tinggi. Tubuhnya itu masih lagi dianggap majhul. Masih lagi dalam lingkaran jahalah orang panggil. Dengan sebab itu hadis menjadi dhaif. Baik. Seterusnya datang ke Basrah. Katanya, kata Syekh itu, bila Abdullah bin Abbas datang ke Basrah, diceritakan kepadanya hadis-hadis daripada Abi Musa. Jadi kata Syekh itu, dia cerita, kata bila Abdullah bin Abbas datang ke Basrah. Siapa Abdullah bin Abbas? Baik, kita berkenalan sedikit dengan dia secara ringkas. Baca tadi Zulfairi, silakan sambung lagi. Beliau ialah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kunyahnya ialah Abul Abbas, yakni Abdullah bin Abbas adalah sepupu baginda Nabi SAW. Ibunya bernama Ummu Lubabah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ketika Banu Hashim dipulau oleh orang-orang Quraisy, ketika Nabi SAW wafat, beliau baru berumur 13 tahun. Khalifah bin Khayyat menyebutkan beliau dilantik oleh Ali sebagai gubernur di Basrah. Dan beliau terus memegang jawatan itu sehingga Ali terbunuh. Abdullah bin Abbas meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijrah. Itu tentang Abdullah bin Abbas terlalu sedikit. Kita tak ambil banyak. Kalau nak banyak, kena tengok kitab Rijal lah. Kitab Rijal tu banyak bahagiannya pula. Iaitu bahagian sahabat. Kitab Rijal setengah-setengah tu ditulis khusus berkenaan sahabat sahaja. Kalau nak tengok yang ringkas-ringkasnya pun ada. Tajrid Asma'is Sahabah yang ditulis oleh Hafiz Al-Zahabi. Kalau nak tengok yang detail berjilid-jilid, 3-4 jilid, setengah-setengah tu 5 jilid, Usdul Ghabah. Usdul Ghabah. Karangan Ibnul Athir. Tengok situ. Ataupun Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Karangan Hafiz Ibn Hajar. Al-Isti'ab. Karangan Ibn Abdul Bar. Itu kalau nak yang detail tengok situ. Tentang sahabat-sahabat. Sebabnya rijal tu banyak peringkat. Rijal dari kalangan tabi'in, rijal yang dhaif, rijal yang thiqat, rijal yang mudallisin dan sebagainya. Ulama-ulama buat kitab yang berasingan. Dalam kitab yang besar tu tergabunglah semua tu. Tergabung semua. Umpamanya dalam kitab Tahdzibul Kamal oleh Al-Mizzi. Itu dalam tu gabung semua ada. Semua ada. Ataupun Siyar A'lamin Nubala, itu tergabung dalam tu ada semua. Setengah-setengah kitab rijal itu dia hanya mengambil perawi-perawi dalam beberapa buah kitab sahaja. Seperti Tahdzibut Tahdzib misalnya. Lebih ditumpukan kepada perawi-perawi Sunan Sittah dan 1-2 kitab selain daripada itu sahaja. Seorang syekh, seorang syekh itu kita sudah baca ya. Seterusnya datang ke Basrah, diceritakan kepadanya hadis-hadis daripada Abi Musa. Bila dia sampai ke Basrah, orang-orang di Basrah tu ceritalah Abu Musa pernah meriwayatkan begini-begini, Abu Musa telah
berfatwa begini-begini. Baik, siapa pula Abu Musa ini? Nombor 21. Boleh Zulfairi baca lagi? Boleh. Baca. Beliau ialah Abdullah bin Qais bin Sulaiman bin Hadar bin Harb al-Ash'ari. Mengikut pendapat kebanyakan ulama, Abu Musa tidak berniat hendak berhijrah ke Habasyah. Beliau sebenarnya hendak berhijrah ke Madinah. Cuma kapal yang dinaikinya dipukul angin sehingga sampai ke pelabuhan Habasyah. Pada ketika itu, secara kebetulan kapal Abu Musa bertemu dengan kapal yang dinaiki Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabat lain yang hendak berangkat ke tanah Arab. Maka Abu Musa turut bersama mereka. Ini mengikut satu pendapat lah. Pendapat yang masyhur begitu. Banyakkan ulama berpendapat begitu. Walaupun ada yang kata dia singgah juga, naik juga di Habsyah tu. Tapi pendapat kebanyakan ulama mengatakan tidak. Dia tu pergi ke tanah Arab dan pergi ke Madinah dan sampai di sana setelah selesai peperangan Khaybar. Setelah selesai peperangan Khaybar. Ya, begitu ceritanya. Teruskan baca lagi. Nabi SAW pernah melantik Abu Musa sebagai pegawainya di Zubayd dan Adan, Yaman. Kemudian Umar melantiknya sebagai gubernur di Basrah menggantikannya Al-Mughirah. Kemudian Uthman melantiknya sebagai gubernur di Kufah. Abu Musa terkenal dengan suaranya yang merdu, terutamanya apabila beliau membaca Al-Quran. Abu Musa meninggal dunia di Kufah pada tahun ke-44 Hijrah. Jadi kan ada hadis kan, Nabi sebut utiya mizmaran min mazamiri Daud. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini telah dikurniakan oleh Tuhan, oleh Allah, satu seruling daripada suruling Nabi Daud. Kan suara Nabi Daud tu merdu. Jadi itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Daud. Sehingga kalau dia bertasbih itu, burung-burung dan binatang-binatang pun ikut bersama. Jadi Abu Musa ni ada, Allah SWT bagi itu. Walaupun tidak, kalau itu perumpamaan lah, mizmar min mazamir, maknanya Nabi Daud tu ada banyak suruling seseorang. Dia tu satu pun banyak. Nabi sebut begitu. Nabi SAW sebut tentang Abu Musa ni. Jadi yang kita sebut gubernur di sini, bukan gubernur macam di Malaysia ni. Kalau gubernur tu gubernur bank negara begitu kan. Ini gubernur ni dalam sistem khilafah ni, dia macam kalau dalam sistem di Malaysia ni macam menteri besar. Macam menteri besar begitu gubernur ni. Amil, dia panggil amil, ista'malahu. Menjadi amilnya. Amil tu maknanya gubernur lah. Begitu ceritanya tentang Abu Musa secara ringkas. Baik. Jadi orang sebut kepada Abdullah bin Abbas, Abu Musa meriwayatkan hadis begini-begini, pendapat dia begini-begini. Sebab Abu Musa pernah menjadi gubernur di sana. Pernah beliau menulis surat kepada Abu Musa untuk menanyakan kepadanya tentang beberapa perkara. Jadi Abdullah bin Abbas ni, dia ada yang dia tidak pasti ataupun dia rasa muskil juga, atau dia nak dapat kepastian bila orang tanya dia tu, dia pun baru dengar juga. Jadi dengan sebab itu dia pun tulis surat kepada Abu Musa. Kira-kiranya Abu Musa tak ada di situlah pada masa tu. Kalau ada tak perlu dah. Termasuk tentang beberapa hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Basrah kepadanya daripada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa pada ketika tu tak ada di Basrah. Kalau ada di Basrah tak perlu tulis surat lah. Gitu ceritanya. Baik. Maka Abu Musa membalas suratnya itu dengan menulis sesungguhnya saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu baginda hendak membuang air kecil. Maka baginda pergi ke tempat yang bertanah lunak di bahagian bawah dinding. Lalu kencing di situ. Kemudian baginda bersabda, baik, ini kencing di bahagian bawah dinding.
bahagian bawah dinding. Di sini kita ada nota pula. Saya nak minta orang lain pula baca. Siapa nak baca? Boleh? Kita gile-gile baca tak penat sangat kan? Siapa pula ni? Saya, Ustaz. Siapa ni? Syafiq Fikri. Syafiq Fikri daripada mana ni? Saya asal Sarawak tapi sekarang belajar dekat UM. Oh, begitu. UM Akademi Islam ke apa belajar? Ustaz. Akademi Islam. Ya, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat beberapa pandangan ulama berhubung dengan perbuatan Nabi SAW membuang air kecil di bahagian bawah dinding yang tersebut di dalam hadis ini. Satu. Yang pertama, mungkin sekali dinding itu ialah dinding runtuhan bangunan lama yang tidak dimiliki sesiapa pun. Sekira-kira air kencing tidak akan menjejaskannya. Ini kerana Rasulullah SAW tidak akan bertindak atau melakukan sesuatu terhadap milik orang lain tanpa izin tuannya. Ini yang kedua, satu pandangan. Sebut gitu. Ya, teruskan. Yang kedua, mungkin juga ia bermaksud membuang air di tempat yang berdekatan dengan satu dinding. Bukan betul-betul mengenai dinding sehingga boleh menjejaskannya. Cuma perawi secara majaz dia sebut dekat dinding. Sebenarnya dekat, bukan betul-betul di bawah tu. Kalau di bawah tu kira-kira boleh memudaratkan, boleh menjejaskan juga. Begitu. Itu yang kedua. Teruskan. Yang ketiga, baginda SAW bertindak begitu kerana telah pun mengetahui kebenaran tuannya. Jadi telah dapat izin lah kira-kiranya. Nabi SAW kencing, kalau kita terima lah betul-betul di tepi dinding rumah orang, mana kira-kiranya tuan dia tu telah mengizinkan, membenarkan Nabi SAW buat begitu. Walaupun tak ada disebut sini, kita kena bersangka begitu. Sebab apa? Kalau tidak, jadi tak elok. Sewena-wena lah Nabi buat begitu. Di tepi rumah orang, masih ada orang yang tinggal di situ, tiba-tiba dia kencing. Jadi dia kalau kita andaikan air kencing dia tu tidak seperti air kencing orang-orang lain pun, tetapi dengan buat begitu dia menjadi panduan kepada orang lain akan buat gitu juga. Jadi itu tidak bagus. Jadi macam mana? Jadi inilah antara pandangan ulama. Saya rasa yang pertama ni yang lebih sesuainya. Sehingga tidak perlu minta izin siapa-siapa pun. Memang tak ada orang duduk dekat situ. Dan bukan milik sesiapa pun. Kalau di bawah dalam kerajaan Nabi SAW Madinah, dia tu ketua negaranya. Nak minta izin siapa? Orang kena minta izin dia bahkan. Sebab dia yang menguasai semua kawasan itu. Ini kalau kita andaikan di Madinah. Kalau tidak di Madinah pun mana kira-kiranya itu bukan milik sesiapa lah. Sebab kalau Nabi SAW pergi kencing begitu tanpa dapat izin, itu tidak sesuai. Sebab itu ada yang berpendapat kalau milik orang, Nabi SAW pun kena minta izin. Dan sebab itu yang dia ajar dia kepada orang lain. Takkan dia tak buat begitu. Ini sebab ulama-ulama bagi pandangan begini. Sebab apa? Kalau tidak dia jadi Rasulullah SAW tu nampaknya bertindak sewena-wena. Dan tak jaga kebersihan misalnya. Tak jaga kebersihan. Jadi macam mana? Sedangkan kita kalau bertemu dengan hadis-hadis yang menampakkan begitu, kita kena takwil lah. Kena cari jalan yang menampakkan tidak salah berbuat begitu. Ini yang saya sebut ini 3. Ada lagi yang berpendapat macam-macam lagi dalam syarah-syarah ni. Umpamanya kalau kita tengok di sini, ada juga orang yang berpendapat. Tetapi Syekh Zakaria kata tak patut kata macam tu. Tak boleh kata begitu. Bagi alasan itu. Apa? Inna
fudlatihi alaihi salam lamma kanat tahira ala ma huwa at-tahqiq wa lam yakun lahu raihah kariha fala mani'a minhu. Tidak boleh bagi alasan ini, kata dia, iaitu najis ataupun air kencing Nabi SAW ni oleh kerana ia suci, mengikut pendapat yang ada alasan juga, dan najis Nabi itu tidak berbau busuk. Fala mani'a minhu. Jadi apa masalahnya kalau dia kencing di situ pun dah tak berbau busuk? Sebabnya kita tak boleh bagi alasan itu, kata dia. Li'annahu alaihi salam kana yu'amalu ma'a nafsihi af'al al-mukallafin lita'lim al-ummah wat tashri'. Sebab Nabi SAW ni dia seperti berkelakuan seperti orang-orang mukallaf yang lain. Dia tunjuk tu sebab orang akan tengok umat ni ataupun sahabat dia akan ikut dan akan anggap itu sebagai syariat. Nanti orang akan buat begitu. Kalau dia tu tak ada masalah lah, tak apalah kalau kita terima begitu. Tapi orang lain akan ikut dia. Jadi tak munasabah kalau kita kata Nabi SAW buat begitu. Kadza fit taqrir. Demikian tersebut dalam takrir. Takrir ni maknanya takrir Syekh Zakaria lah. Syekh Zakaria mengajar tu, dia ada murid-muridnya catat. Ini antara yang dicatat oleh murid. Semasa dia mengajar, dia ada sebut begini. Maknanya bagi dia, tak boleh bagi alasan ini. Kalau kita terima, kata, najis Nabi itu suci sekalipun, tak bau sekalipun, tak boleh. Sebab apa? Sebab keadaan dia kencing itu dilihat, diketahui oleh sahabat. Tentu mereka akan ikut. Kecuali Nabi kata, itu aku, kamu lain, itu khusus dengan aku. Ada dalil yang menunjukkan khusus dengan dia. Kecuali ada dalil begitu. Kalau tak ada dalil, maka orang akan ikut. Bila orang ikut, itu yang tak kena. Jadi, tak pernah sabarlah Nabi buat gitu. Kalau kita andaikan najis dia tu tidak berbau busuk, ataupun setengah-setengah tu kata suci, tidak najis. Walaupun ramai juga ulama, termasuk Imam Ghazali sendiri, mengatakan najis Nabi najis lah, seperti orang-orang lain jugalah. Najis lah, gitu. Jadi orang yang minum air kencing Nabi SAW itu bukan kerana suci je, kerana dia tak sedar diri, kerana kita panggil orang maghlub alaih, orang yang kesedaran dia tu di luar kawalannya, dia tak sedar diri. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat yang sedar diri, sahabat-sahabat lama, sahabat-sahabat yang hebat-hebat macam Abu Bakar dan Umar tu, tak ada pernah pula minta dengan anak masing-masing supaya simpan nak minum air kencing Nabi tu. Tak ada. Jadi kalau ada pun tukang bekam dia, hamba yang perempuan dia yang namanya pun tidak diketahui, begitu. Maknanya orang yang tak terkenal. Jadi orang yang seperti itu kan akalnya biasanya singkat. Dia mudah hilang akal, hilang punca. Kata. Kita tengok sahabat-sahabat besar ada ke buat begitu? Isteri Nabi sendiri ada ke buat? Tak ada satu pun hadis. Ini menunjukkan najis Nabi itu pun najis juga. Kalau tidak najis, kenapa dia pergi jauh-jauh? Kalau bau wangi, tidak bau busuk. Seperti orang lain juga. Jadi seperti mana benda-benda lain, dia makan, dia tidur seperti orang lain, itu pun sama. Itu yang lebih kuat yang sebenarnya. Dengan sebab itu, ia tidak Nabi SAW bagi kepada sahabat dia. Kalau suci, sepatutnya dia bagi seperti rambut dia tu untuk sahabat-sahabat dia ambil berkat, tabarruk. Kenapa dia tidak pernah bagi air kencing dia ataupun najis dia? Itu sebab ramai ulama mengatakan najis Nabi seperti najis orang lain lah. Begitulah. Darah dia pun sama serupa orang lain. Itu berkait dengan manusia, terikat dengan kemanusiaannya. Tak ada kena mengena dengan kenabiannya. Walau bagaimanapun ada ulama yang berpendapat begitu. Kalau yang berpendapat begitu pun tak boleh dibawa alasan itu di sini. Mengikut Syekh Zakaria. Itulah maksudnya. Tak boleh. Sebab apa? Dia akan mengelirukan orang akan ikut. Orang tak ingat itu khusus dengan dia.
Bahkan Nabi buat gitu tu supaya dijadikan sebagai ikutan. Dan kalau berlaku begitu, masalah lah. Teruklah jadinya. Air kencing orang lain, najis orang lain tu seperti air kencing Nabi kah? Tidak. Kalau begitu, tak sesuai. Sebab itu saya tak sebut yang tu. Saya tak sebut. Saya sebut yang ni saja. Yang agak munasabah. Agak munasabah. Yang tu ada, kalau nak kira dalam kitab ada sebut. Setengah-setengah ulama kata, dia kata, kalau Nabi kencing begitu pun tak ada jadi masalah. Kalau milik sesiapa pun, sahabat tu bahkan lebih suka pun. Sebab apa? Nabi kencing. Sekurang-kurang dapat berkat, dia kata. Sekurang-kurangnya dapat tabarruk. Tak timbul masalah tabarruk tu. Silap tu, faham gitu tu. Tabarruk ni kalau benda suci. Kalau benda tu tidak suci, apa makna tabarruknya? Lepas tu kita kata dia anggap suci lah tu. Dia anggap suci, kita tahu macam mana dia anggap suci. Kita yang terlebih dahulu kata tu berpendapat begitu. Lepas tu kita letak atas dia. Itu tak kena begitu. Tak kena begitu ya. Baik. Lalu kencing di situ, kemudian baginda SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu hendak membuang air kecil, maka hendaklah dia mencari tempat yang sesuai untuknya. Jadi bab yang kedua ni, sebab itu kita kata lebih khusus kepada adab membuang air kecil. Bab yang pertama dahulu, umum. Dalam tu dia sebut Nabi pergi jauh. Sebab apa? Sebab dia nak buang air besar. Kalau nak buang air kecil, dia tak pergi sejauh itu. Jadi bab itu berkenaan dengan buang air besar dan air kecil. Yang ni untuk air kecil sahaja. Baik. Nombor 24. Siapa pula nak baca? Orang lain pula kalau boleh. Silakan. Siapa nak baca? Silakan, siapa? Saya nak baca lagi boleh, Ustaz? Kalau boleh kita bagi peluang kepada orang lain. Kalau orang lain tak ada, baru Syafiq ambil. InsyaAllah. Orang lain ada? Sila. Ada nak baca? Saya cuba, Maulana. Siapa ni? Ramli. Ramli. Silakan Ramli. Ramli daripada mana dah? Daripada Port Dickson. Port Dickson. Silakan. 24. Antaranya ialah tempat yang tidak membuatkan air kencing berpercikan dan berterbangan sehingga mengenai peha, kaki atau mana-mana bahagian tubuh orang yang kencing atau pakaiannya. Ini adalah salah satu adab membuang air kecil yang disepakati para ulama tentang istihbabnya. Jadi kalau kita jaga ini memang mustahab, elok. Ini semua tak ada khilaf adab ini. Kalau kita di tempat terbuka misalnya, menentang angin bertiup ke arah kita, kita kencing gitu. Lelaki lah ni, maksudnya lelaki ni. Kalau perempuan tu dia tak boleh buat gini. Lelaki. Jadi kencing ke arah melawan arus itu. Jadi angin tu akan bertiup ke arah kita, menyebabkan air kencing tu berterbangan kena kain kita ataupun mana-mana bahagian tubuh kita. Jadi itu tak kena lah tu. Mana kena ada disiplin dia lah nak buang air kecil. Kalau macam kita sekarang ni dah tak jadi masalah sangat sebab kita ada tandas. Ada bekas dia tu, kita kencing dalam tu dia tak memercik, tak terpasang. Itu lain lah. Jadi itu pun itulah tempat yang sesuai. Telah ada tempat yang paling sesuai untuk kita. Tapi dalam keadaan tak ada, kena cari juga tempat yang lebih sesuai. Yang orang tak nampak. Kalau nampak pun bahagian belakang sahaja. Jangan nampak bahagian depan. Begitu. Kalau nak buang air, itu antara adabnya. Teruskan. Teruskan Ramli tadi. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya amat jelas sekali. Ia diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya daripada Abi At-Tayyah. Tayyah. Tak. Bukan ta. At-Tayyah. Abi At-Tayyah. Lihat musnad Ahmad. Buka surat 396 dan 414. Saya tak bubuh jilid situ. Sebenarnya dalam kitab-kitab banyak disebut. Contohnya saya ambil di sini. Ni Musnad Ahmad jilid 4 ni. Hamim ni Musnad Ahmad jilid 4 ni muka surat.
Ada 2 tempat ada dalam Musnad Ahmad. Jadi saya tak masuk sini. Jilid 4. Jilid 4 muka surat. Ya, teruskan. Oleh kerana Abu At-Tayyah meriwayatkannya daripada seorang syekh yang tidak diketahui siapa namanya dan bagaimana keadaan peribadinya, maka ia dianggap sebagai seorang perawi majhul. Kerana itulah hadis ini dihukum sebagai dhaif oleh para ulama hadis. Antaranya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 2 muka surat 83 dan Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar Nailul Autar jilid 1 muka surat 116. Teruskan. Walaupun hadis ini dhaif, namun isi kandungan matannya sahih. Ini kerana menjaga diri daripada terkena air kencing itu sangat dituntut. Seseorang hendaklah mencari tempat yang terlindung dari pandangan orang ramai untuk membuang air. Orang yang tidak menjaga dirinya daripada terkena air kencing sendiri, sekalipun diseksa di dalam kubur berdasarkan beberapa hadis yang sahih, termasuk 2 hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sendiri. Jadi ini sekejap. Kalau air kencing sendiri pun tak boleh. Air kencing orang lain lagilah. Ni kalau dalam kitab-kitab hadis dia ada bincang pula bab air kencing ni. Kalau air kencing binatang yang halal dimakan, itu masih khilaf lagi. Ramai juga imam-imam mujtahid yang mengatakan tidak najis. Mana air kencing binatang yang halal dimakan lebih baik lagi daripada air kencing manusia. Yang disepakati air kencing manusia dan binatang yang tidak halal dimakan itu najis. Air kencing harimau misalnya, air kencing kucing, air kencing apa-apalah yang tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan, itu memang najis. Tapi kalau air kencing lembu, air kencing kambing, itu masih khilaf lagi. Mazhab Syafi'i, Hanafi mengatakan najis juga. Tapi kalau mazhab Malik, mazhab Ahmad, Imam Bukhari dan ramai lagi yang lain, dia kata tidak najis. Baik, lihat hadis beliau yang dimaksudkan itu di bawah ini ada. Ni Ibnu Abbas ni. Tadi kan riwayat Ibnu Abbas. Dia ambil daripada Abu Musa. Ni riwayat Ibnu Abbas ni yang menyebutkan kena jaga tu. Silakan, teruskan. Baca hadis Maulana. Terus bermaksud. Bermaksud tak apa. Hadis tu masing-masing baca. Teruskan. Bermaksud Ibnu Abbas meriwayatkan, katanya Nabi SAW lalu dekat 2 buah kubur. Baginda bersabda, kedua-dua penghuninya sedang diseksa. Mereka tidak diseksa kerana sesuatu perkara yang besar. Seorang daripada mereka berdua ini tidak menjaga dirinya daripada air kencing, manakala yang seorang lagi suka mengacum. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma. Setelah dibelah 2, tiap-tiap satu daripadanya dipacak pada kedua-dua kubur itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan begini?" Nabi SAW menjawab, "Mudah-mudahan akan diringankan azab kedua-duanya selama pelepah ini tidak kering." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang satu lagi pun riwayat Ibnu Abbas juga. Baca, teruskan. Bermaksud Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebanyakan azab kubur adalah kerana air kencing. Oleh itu, jagalah dirimu daripada terkena air kencing. Hadis riwayat Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Bazzar dan At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamu Al-Kabir. Baik, saya kalau hadis-hadis ni kan rujukan saya tak bagi. Sebab apa? Mudah sekarang ni, saya pun nak cepat. Kalau nak bagi semua tu ambil masa juga. Jadi saya pakai Syamilah kan. Orang-orang lain pun begitulah. Kalau nak tengok jilid berapa, muka surat berapa,
ambil mana-mana bahagian hadis ini, cari dalam Syamilah, tak akan bertemu lah. Gitu. Kecuali kalau kitab-kitab tadi saya bagilah jilid berapa, muka surat berapa macam ni kan, majmuk jilid berapa, itu adalah. Tapi kalau hadis-hadis ni sebab mudah sekarang ni nak cari, ada Syamilah tu, kita pakai itulah, tengok situ. Dan kalau riwayat ni, misalnya riwayat Daraqutni, dalam kitab mana, kira maklum. Kitab Daraqutni yang paling masyhur, kitab hadisnya ialah Sunan Daraqutni. Itulah maksudnya, situlah. Kecuali kalau kitab lain, Daraqutni kitabnya yang lain, saya akan sebutkan. Al-Hakim, ada kitabnya yang masyhur, yang maklum lah, iaitu Mustadrak tu. Kalau kitabnya yang lain, kita akan sebut. Kalau Al-Bazzar ini, itulah Musnad Al-Bazzar, Al-Bahruz Zakhar itu. Dan At-Tabarani, oleh kerana ada beberapa kitab dia yang masyhur juga, Mu'jam itu, ini dah ada di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dia ada Al-Mu'jamul Awsat dan ada Al-Mu'jamul Saghir. Dia ada 3 Mu'jam dia ni saja. Jadi sebab itu saya sebut di sini. Al-Mu'jamul Kabir ni. Bukan dalam kitab Al-Mu'jam lain, kitab Mu'jam ni. Begitulah. Jadi kalau kita tengok semua ni hadis sahih. Nampak sekali menunjukkan menjaga diri daripada air kencing itu suatu yang wajib. Dan tidak menjaganya adalah suatu dosa besar. Sebab manusia ni, kita ni tidak diazab kerana dosa-dosa kecil. Kalau dalam hadis kita nak tahu dosa tu dosa kecil ke dosa besar macam mana, salah satu tandanya orang yang melakukannya tu kena seksa, kena azab. Macam di sini disebutkan azab kubur tu kebanyakannya azab kubur. Azab kubur. Disebut ni ada ancaman, ada azab, ada balasan buruk di akhirat. Di akhirat tu tak kira lah dalam neraka ke, di mahsyar ke, ataupun di alam barzakh ke, tak kira lah. Itu tanda perbuatan itu dosa besar. Jadi tak jaga kencing ni satu dosa besar. Lepas tu tak sah pula sembahyang. Kalau kita sembahyang guna kain itu, kain yang terkena air kencing tu, ataupun paha kita tak basuh, itu boleh menyebabkan sembahyang kita tak sah. Bila tak sah sembahyang pun macam tak sembahyang. Jadi dosa orang tak sembahyang pula. Begitu. Dengan sebab itu kita kena jaga. Dan hadis-hadis ini juga menunjukkan air kencing manusia itu memang najis. Sebab itu ada cerita tu tentang najis air kencing, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak tu pun kena basuh. Adalah yang kecualinya kanak-kanak lelaki, itu pun lelaki. Walaupun ada khilaf lagi, itu boleh ditengok dalam kitab lain lah. Tapi umumnya oleh kerana ada hadis kalau kanak-kanak lelaki sebelum berumur 2 tahun masih menyusu dengan ibu, makanan utama dia susu ibu saja. Itu saja yang boleh kita renjiskan air atas air kencingnya itu. Tak perlu basuh, mengalir air. Tak perlu. Ada pun yang lain-lain, kalau tak sampai umur 2 tahun pun dah makan benda lain dah. Itu kena basuh. Ini menunjukkan air kencing tu memang berat lah. Kena jaga betul-betul. Kena jaga betul-betul. Baik, beberapa pedoman dan panduan daripada hadis. Siapa nak baca sini, silakan. Saya baca lah. Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin. Beberapa pedoman dan panduan daripada hadis. Pertama, keharusan meriwayatkan hadis yang diterima melalui surat atau tulisan. Itu satu. Satu itu. Maknanya satu. Kalau kita terima hadis daripada seseorang tu, dia melalui surat dia. Boleh dah kita riwayatkan. Ini dalilnya. Ibnu Abbas tidak dengar Abu Musa riwayatkan hadis tu. Abu Musa tulis. Mana sekarang ni dia sampaikan hadis itu. Jadi ini menunjukkan boleh. Walaupun masih ada banyak lagi perbincangan di sini. Sejauh mana boleh tu, semua kau boleh atau yang ada syarat ke, banyak lagi lah. Situ saya tidak panjangkan di sini. Sebabnya kita nak ringkas. Secara umumnya
berdasarkan hadis ini meriwayatkan hadis yang diterima melalui surat atau tulisan, itu boleh. Boleh. Setengah-setengah ulama mensyaratkan, syaratnya kita memang yakin bahawa yang menyampaikan itu orang yang berkenaan, bukan orang lain. Takut-takut apa orang tiru tulisan dia, atau kalau zaman sekarang ni pakai type, kan mana kita nak tahu. Siapa pun kalau petik tu jadi hurufnya sama, cantik semuanya. Mana kita kata, kalau tak yakin begitu, boleh jadi orang yang tidak bertanggungjawab. Yang hantar tu, maka tak boleh. Kalau yakin, baru boleh. Kalau yakin, baru boleh. Begitu. Baik, yang kedua, teruskan. Yang kedua, orang yang mahu membuang air hendaklah mencari tempat yang sesuai untuknya. Antara tempat yang sesuai untuk membuang air kecil ialah tanah gembur yang lembut, supaya air kencing tidak memercik atau bertebangan sehingga mengenai mana-mana bahagian tubuh atau kain yang dipakai. Ketiga, Islam adalah agama yang mengajar penganutnya supaya hidup bersih zahir dan batin. Mereka diajar tentang apa yang najis dan kotor. Mereka juga diajar cara-cara memelihara diri daripada sesuatu yang kotor dan cara-cara membersihkannya. Itulah agama kita, ya. Kalau kita perhati di mana-mana pun, di mana-mana pun, itulah. Sebab jaga kebersihan lah. Sebab itulah isteri yang datang bulan tak boleh disetubuhi, sebab kotor. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Misalnya, kenapa tidak boleh bersetubuh tu melalui dubur misalnya? Isteri pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kotor lah. Itu juga. Itu juga alasannya. Kalau tempat yang memang boleh kita bersetubuh ketika suci, tempat itu pun kalau ketika kotor tak boleh. Apatah lagi kalau tempat yang sentiasa kotor. Lagilah tak boleh. Lepas tu kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang-orang yang suka bertaubat. Suka bertaubat itu menyucikan batin, menyucikan jiwa. Al-mutatahhirin itu menyucikan bahagian zahir. Menyucikan zahir. Itu maknanya agama Islam kita ni mengajar supaya umat ni jaga kebersihan zahir dan batin. Kemudian teruskan lagi. Yang keempat, generasi awal Islam yang terdiri dari kalangan sahabat dan tabi'in sangat mengambil berat tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha mendapatkannya daripada sumber asalnya. Ni kan Ibnu Abbas dia dengar dah orang di Basrah tu cerita Abu Musa riwayatkan hadis begini-begini kepada kami. Dia tidak berpada dengar daripada mereka saja. Sebab apa? Sumber asalnya masih ada walaupun tidak ada di situ. Sebab itu dia tulis surat. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni memang ambil berat tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau boleh dia dapat daripada sumber yang lebih atas, itu yang mereka lakukan. Ini salah satu buktinya. Ya. Teruskan lagi. Kelima, orang-orang Islam sepatutnya tidak malu menuntut ilmu dengan apa cara sekalipun. Lihat bagaimana Ibnu Abbas yang merupakan keluarga terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak teragak-agak bertanya Abu Musa al-Ash'ari tentang apa yang belum diketahuinya. Oleh kerana Abu Musa tiada di Basrah pada ketika itu, beliau terpaksa berutusan surat dengannya. Ini dapat kita belajar semua ni. Tidak kata dah keluarga Nabi, keturunan sama dia keturunan dengan Nabi, sepupu Nabi. Jadi dia lebih tak mahu ambil ilmu daripada orang lain. Orang lain saja kena ambil ilmu daripada dia. Tidak begitu. Bukan begitu yang Islam ajar. Tak kira dia tidak keluarga Nabi, tidak anak cucu Nabi pun, kalau dia memang ada maklumat, dia lebih tahu tentang sesuatu perkara, kita kena merujuk kepada dia. Itulah ajaran sebenarnya yang kita dapat daripada hadis-hadis ni. Sebab itulah banyak Ahlul Bait sekalipun dia terima hadis daripada orang biasa. Dan tidak semestinya dia keluarga segala-galanya dia tahu. Boleh jadi ada dalam peristiwa-peristiwa tertentu tu dia tak ada. Orang lain lebih tahu. Itu sikap terbuka macam tu
tidak sombong, tidak malu, padahal dia tu alim terkenal. Dia tanya orang lain, tak jadi masalah, tak jadi masalah begitu. Sepatutnya orang Islam bersikap begitu. Jadi nampaknya sekadar itulah dulu untuk malam ni. Kita dah habis bab yang kedua, ini seterusnya bab yang ketiga pula. Wallahu a'lam. Habis dekat. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemusykilan ke? Mungkin boleh kita dalam masa yang ringkas ni, yang pendek-pendek boleh, insyaAllah. Ada apa-apa kemusykilan? Satu Maulana boleh? Ya, sila. Hadis yang kita bincang ini, adakah dia termasuk juga bagi kategori orang yang kencing tu dia tak lawas Maulana? Adakah dia tu dimaafkan ke bagaimana? Itu saya tak sebut tadi ya. Itu lain cerita. Itu dimaafkan. Kerana penyakit dimaafkan. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemudian daripada JB. Ya. Daripada hadis ini boleh kita katakan juga yang kalau kita nak kencing tu kita kena berlindung Maulana. Sebab dia kata dia cari dinding tu kan. Ya. Terutama bahagian depan lah, bahagian depan tu. Bahagian belakang tu kalau sekadar kencing, kalau di tempat terbuka begitu, beberapa kali Nabi SAW dilihat oleh sahabat, dia sedang kencing. Dan dia kencing berdiri. Itu pun salah satu juga. Kalau duduk mungkin susah ke macam mana ke, kita boleh berdiri. Jadi itu termasuk dalam panduan juga kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain. Kalau di sini dinding, mana bahagian depan tu kalau orang tengok daripada depan tak nampak lah. Itu maksudnya. Itu pun salah satu cara untuk menutup diri kita. Tapi kalau kencing tu tidaklah begitu berat seperti kalau buang air besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW suruh sahabat duduk dekat. Duduk dekat dia nak kencing. Berdirilah, dia pun berdiri. Sahabat berdiri dengan tidak menghadap dia lah. Orang kata belaga belakang, bertemu belakang. Sahabat tu tengok ke lain, Nabi kencing menghadap ke lain gitu. Ada macam tu. Maknanya kencing tu ringan sedikit. Kalau orang nampak pun tak apa. Dengan sebab itu kalau di bangunan-bangunan sekarang ni kan ada tempat kencing yang berdiri tu. Jadi kalau orang nampak sikit tak nampak lah kemaluan tu, nampak itu tak apa. Itu masih dimaafkan. Sebab Nabi SAW sendiri pun berapa kali sahabat nampak dia kencing. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang dimaafkan tu, air kencing mercik kena seluar tu, dia ada limit dia tak? Macam contohnya macam kita sekarang ni masuk toilet, kita kencing, kita macam nampak air kencing tu terkena seluar. Adakah itu kena basuh ke ataupun yang tu masih lagi kategori dimaafkan? Kalau nak cermat, basuhlah. Sikit bahagian tu lah. Kalau kita pasti bahagian tu nampak kesan dia. Kalau tak nampak, susahlah. Itu dimaafkan. Kita pakai, kalau orang Syafi'i pakai yang Nawawi tadilah. Mana dimaafkan. Okey, terima kasih. Takut-takut gini, lama-lama kita ambil berat benda tu jadi was-was pula. Itu jadi satu penyakit pula, was-was pula. Itu takut juga. Lepas tu yang lebih baiknya kita pakai pendapat Imam Nawawi tadilah. Imam Nawawi pun dia nukil pendapat kebanyakan juga dalam mazhab Syafi'i itu. Jadi saya rasa setakat itulah dulu ya malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.